Tuntas ni perlu ke surat rentas daripada Siti? Tuntas tak perlu kan? Tak, tuntas. Itu Bukan rentas. lintas tu, itu lintas. Lintas, rentas, tuntas tu. Baik. Pentas lah. Ni Pentas. Betul. pentas. Tak ada. Tok Sri, saya ni orang biasa. Saya, yelah walaupun saya artis atau benda ke, Saya berbiasa dengan itu, saya luar biasa. pada kebanyakan orang kita pandang Datuk Sri luar biasa. Pasal banyak benda yang Datuk Sri boleh buat yang mungkin kita pun susah nak buat. Saya Umpamanya duduk dalam penjara lama. Umpamanya. Itu pun saya nak bayangkan pun saya dah seram. Tapi yang selepas tu pun agak lagi pasal benda ni semua orang rasa, iaitu marah. Kalau kita marah dengan orang buat kita, orang jadikan kita macam mana. Saya pun memang ada orang, saya sampai lah ni pun saya pun ada problem. So ya, tapi Datuk Sri ni saya tak faham. Itu saya tak faham. Saya rasa ramai orang pun tak faham. Macam mana orang buat Datuk Sri boleh terus macam okey, tak apa. Itu mana datang? Untuk apa sebab kita nak masuk dalam Datuk Sri ni? Itu benda besar tu. Pertamanya, kita manusia ada kelemahan. Yang kita istighfar, minta ampun kepada Allah SWT, maknanya kita buat ada kesalahan. Kita minta Allah ampunkan. Dan dalam hidup ni, ada kita hadapi, terutama bila saya tahu, bila kita berjuang ni, kita bukan lawan seseorang, kita lawan sistem. Penyalahgunaan kuasa, rasuah, melibatkan dakwaan, hakim, Perdana Menteri. Jadi takkan mudah. Jadi pertempuran itu jadi dahsyat. Tapi yang sudah-sudah. Maknanya kalau kita nak pakai dendam kesumat, marah berterusan, jadi tak akan mampu kita fikir soal masalah ke depan. Nak fikir kerana saya banyak sangat masalah ni. Ramai sangat orang mau nanya, ramai sangat orang fitnah saya, ramai orang dera dan pukul saya. Oleh itu, saya kena hadapi dan cuba selesaikan satu persatu. Saya ni macam cerita-cerita dulu lah, apa ni, 6 jahanam apa semua ni kan. Tak selesai. Betul. Jadi oleh itu, tak apalah, just move on. Ya. Tu apa orang duk kata revenge ni selalunya kita bukan cerita apalah, kebanyakan orang-orang Melayu biasa ni dia jenis yang kalau kita kena buku bertemu ruas, kena apa tu, itu semua macam budaya kan, sebahagian budaya yang kita kena kenapa tak faham, sebab tu dia macam satu paradigma yang lain. Saya pula guna kata besar ni, paradigma yang lain bila Datuk Sri boleh buat. Pasal apa? Tu ada cakap kenapa dia tak bangkang ke lawan ke apa ke, pasal benda tu sangat dekat dengan hati orang kan. Ini melibatkan keluarga, melibatkan apa? Maruah, betul. Menjatuhkan aib, mengaibkan, jatuhkan maruah. Teruk betul tu. Dah betul. Saya tak Afli betul. Maknanya bukan saya nak menganggap ini satu perkara ringan, memang berat. Sebab tu saya kata janganlah jadi itu dilakukan kepada orang lain. Jadi biar satu pengajaran. Lu zalim saya hadapi, biar jadi pengajaran. Jadi ada orang tanya, kalau dia jadi pengajaran macam mana orang tu tak dihukum? Itu betul juga ya. Sebab tu kalau setakat dia bersalah pada saya, siksa saya boleh maafkan. Dia curi duit rakyat, dia kena bayar balik. Itu ada beza dia. Betul. Atau dia lakukan jenayah, orang ni kena pukul sampai setengah mati, orang ni kena dera. Itu dia mesti ikut proses hukum. Jadi bukan saya boleh maafkan untuk semua orang. Saya boleh untuk diri saya. Untuk personal aja lah. Ya, untuk personal. Tapi jangan anggap ini satu perkara yang besar sangat, sebab banyak dalam sejarah Nabi-Nabi sehinggalah pejuang-pejuang yang lain, ramai yang fikir kita tak perlu
terlalu terikat dengan masa lampau, penderaan masa lampau. Tapi biar ada pengajaran. Betul, betul. Tapi masih lagi pada saya itu adalah salah satu kuasa adiwira sebenarnya. Adiwira itu sesuatu yang membuatkan bukan orang biasa yang macam saya cakap, orang biasa yang duduk di luar sana, benda tu mudah untuk orang buat dan untuk diterima kan. Tapi sebab tu pada saya, pandangan saya, benda tu besar. Okey, boleh tak? Mana lebih senang kita sampaikan macam betul dalam tazkirah lah. Kita akan mesti sedia maaf, tapi bila kena diri sendiri dan melibatkan maruah isteri, anak-anak, betul. Penderaan yang lama macam saya 10 tahun lebih, 10 tahun lebih di penjara, itu tidak mudah. Saya pun tak anggap macam mudah. Betul. Kadang-kadang ketam juga. Kadang-kadang kena kerajang ada. Bukan tak ada. Bagi manusia kita ada. Tapi kita fikir balik, macam mana kita nak rangkul kekuatan, bawa perubahan, ataupun nak selesaikan masalah kita personally. Betul. Wow. Itu sesuatu. Itu orang luar cakap sesuatu. Sesuatu yang tak boleh fikir. Tuntas ni perlu ke surat rentas daripada Siti? Tuntas tak perlu kan? Tak, tuntas. Bukan lintas tu. Itu lintas. Lintas, rentas, tuntas tu. Pentas lah. Ini pentas. Betul. Pentas. Okey, pernah tak orang tanya Datuk Seri berborak dengan orang yang orang keluar kamus? Tak, tapi saya ingat sekali saya balik Matampau. Orang Pak Din tu, dia lucu sikit orangnya. Saya bersyarah sebelum tu tentang kerangka dan kebijakan politik kita harus gini. Jadi dia kata kat saya, minum teh, dia kata, Dusri, tadi cakap pasal apa? Pasal ekonomi lah. Tak boleh ke abang mudah sikit? Dia kata, awak Pak Din pandai sangat. Kata lah macam mana? Kalau saya nak buat ekonomi macam ni, kan faham nak kerangka kebijakan. Saya tak faham. Betul. Perangai ni bermula sejak umur berapa? Yang menggunakan perkataan besar ni. Dia bagi saya bukan perkataan besar. Kita kalau nak memberi pencerahan, mendidik masyarakat, kita jangan menganggap masyarakat itu rendah. Jadi kita sama-sama didik supaya dapat dia tingkatkan penguasaan bahasa dia. Dan ini dapat kita lakukan dengan memperkenalkan kaedah bahasa yang lebih sesuai dengan keadaan. Jadi mana bahasa Melayu tu boleh mengungkapkan semua permasalahan falsafah, ekonomi, perniagaan, teknologi. Tetapi kalau berucap di kampung, kita gunakan juga, tetapi kita kemudian permudahkan dengan penjelasan. Jadi tak benar kalau orang berkata saya berucap tu semua bahasa tinggi, tidak. Kemudian saya jelaskan. Malah kadang-kadang bercakap di Kedah atau saya guna juga bahasa logat daerahnya. Baik. Tapi tidak semuanya sebab dia tidak menghormati mutu bahasa. Siri tolong translate. Siri hang kejap. Okey, betul. Tapi bukankah mudah kalau cakap benda yang macam orang-orang biasa cakap? Macam pernah tak ada orang cakap macam tadi Pak Din dia cakap senang je. Kenapa masih lagi kita mempertahankan dia perkataan besar-besar ni? Dia perkataan tu besar sebab kita tak dapat pendedahan. Perkataan tu jadi biasa bila kita tahu. Umpamanya kalau kita katakan ekonomi, dulu kita guna iqtisad. Jadi bila kita guna ekonomi, dia perkara baru. Kita guna istilah alaf baru. Sebelum tu kita tak ada istilah, kita kata milenium untuk 1000 tahun. Betul. Jadi bila kita perkenalkan, jadi sebab tu kemajuan negara bangsa juga terikat pada kosakata atau penguasaan bahasa. Siri, I talk to you later. Tapi pernah cita-cita nak kerja Dewan Bahasa Pustaka ke? Dewan Bahasa peranan besar sejarah gemilang, dan saya rapat dengan Dewan Bahasa dari awal. Okey. Dan bukan setengah orang, memang saya dikritik, Aflin, bukan baru. Kalau dalam ucapan belanjawan dulu,
saya ingat utusan Melayu ataupun berita harian akan letakkan glossary Kat tepi tu. apa dia, kemampanan, ketelusan. Ya, ya. Kalau ketelusan kita sebut apa? Transparency. Orang susah nak faham juga. Tapi telus itu difahami orang Selangor. Ya. Jadi kita perkenalkan kita, jadi kita perkayakan. Itu yang juga saya dengar, yang ada bukan saja menggunakan perkataan besar, tapi mencipta perkataan besar dan memberi orang guna. Betul. Macam perkataan telus tu pun datangnya Datuk Seri yang start guna kan. Ya. Telus, alaf. Tak minta royalty ke apa-apa. Saya memang cipta. Ya. Kita kadang-kadang nak fikir apa di istilah dia. Transparency. Takkan budaya Melayu ini begitu hambar sehingga tidak boleh memahami apa dia transparency. Ada. Dan beberapa kali kita cek semak-semak ada di Selangor. Kalau alaf memang dia bahasa Arab. Tapi kerana milenium dan ke waktu yang panjang tidak ada dalam bahasa Melayu. Kita perkenalkan. Macam ada perkataan marhain tu pun yang orang duk sebut-sebut sekali marhain. Kita marhain pun saya rasa Datuk Seri yang popularkan perkataan tu. Ya. Kan, walaupun digunakan di Indonesia ada Partai Marhain dan Soekarno pernah mempopularkan sebagai marhain darjah rakyat. Saya popularkan kerana konsisten atau tuntas. Apa dia? Kejap sekali lagi. Tuntas. Konsisten. Kita bicara soal derita rakyat, perjuangan rakyat. Ini marhainisme. Tuntas ni perlu ke surat rentas daripada Siti? Tuntas tak perlu kan? Tak, tuntas. Bukan lintas tu. Itu lintas. Lintas, rentas, tuntas tu. Pentas. Ini pentas. Pentas. Waktu untuk munajat kepada Allah, waktu membaca yang banyak. Saya baca sepanjang 10,000 buku dalam puluhan judul. Okey, ada satu soalan. Saya ada orang tanya, Datuk Seri pernah masuk penjara. Kalau bila insya-Allah Datuk Seri jadi Perdana Menteri, adakah apa-apa reform yang akan dilakukan pada sistem penjara kita? Ada benda yang nak diperbaiki ataupun macam mana? Atau supaya ianya tak disalahgunakan ke apa ke, ataupun penjagaan banduan sendiri? Betul. Ya, kerana yang dikatakan banduan itu pelbagai kategori. Ada memang betul kes jenayah besar, ada kes civil, ada anak-anak kecil yang juvenile. Ada kesalahannya kecil, tak setimpal. Curi satu jeans, duduk 6 bulan tunggu riman. Ada yang kerana hakim atau proses rasuah dan salah guna orang tu terdera. Jadi semua ni satu bab. Keduanya, penjara tu, kalau tak salah saya Mark Twain pernah sebut, kita nilai tamadun tu dengan bagaimana kita layan orang penjara. Jangan kita dera dan hina mereka, dan sistem itu sangat mengongkong. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, di antara urusan kerja sebagai khalifah itu melawat penjara. Bukan maknanya kita nak memadamkan kesalahan orang, tetapi jangan kita hukum lebih daripada itu. Pegawai penjara pun dia pun ada kekangan, masalah penyakit, masalah jenayah di dalam, sesak dan sebagainya. Jadi sebab tu reform saya setuju. Di antara perkara yang penting kita lakukan pada awal adalah reform penjara itu sendiri. Nurul Izzah sekarang memang banyak menumpukan perhatian dalam bidang ini. Baik. Jadi saya serah pada dia anak lebih muda, lebih cergas, dan dia tahu sendiri keluar masuk, melihat saya di penjara, dia pun biasa kena lock up. Jadi membawa reform, dan saya telah berbincang dengan pihak pengurusan dan pegawai penjara sendiri. Pegawai penjara pun layanan pun kena jaga juga. Kerjanya teruk, risikonya besar. Ada kadang kena pukul. Perumahan tak seperti mana. Jadi kita kena jaga kedua-dua. Datuk Seri pernah buat yang conteng kat dinding tu. Satu. Kemudian pernah buat. Semasa di lock up peringkat awal memang tahun masa tu, masa peristiwa baling,
orang petani, pekebun kecil menghadapi kesusahan kerana harga getah merudum jatuh. Jadi petani bangkit, saya sokong. Saya ditahan bawah ISA, Akta Keselamatan Dalam Negeri. 2 bulan di High Street lock up. Teruk lah tu, teruk kedudukannya, lock upnya, baunya, airnya, makanan, semuanya. Tetapi dan tidak ada kemudahan. Lepas beberapa hari saya meminta Quran, dia berikan Quran. Jadi yang main conteng di dinding. Apa benda yang paling besar yang didapati di Pejahi? Kesabaran, keinsafan, waktu untuk munajat kepada Allah, waktu membaca yang banyak. Saya baca sepanjang 20,000 buku dalam puluhan judul. Mana subtopik besar-besar, falsafah, agama, ekonomi, teknologi, apa saja. Itu yang banyak perkataan-perkataan besar tu. Okey, itu ni duk si borang tak habis lagi. Ada orang mati. Ya, di kampung ada you ada anak, siapa yang di klinik-klinik? Dia yang vaksin. Boleh buat. Betul. Saya rasa ramai orang kat luar ni tengah dalam keadaan tak tahu nak fikir apa. Depresi ada kan. Yang terutama sekali rakyat kebanyakan lah yang kita katakan. Yang kerja tak boleh, apa tak boleh, dan sekarang ni dah daripada dulu mati seorang, dua, jadi beratus mati sehari. Orang luar tak tahu apa nak fikir sekarang ni. Bila insyaAllah Datuk Seri jadi Perdana Menteri, apakah langkah yang you rasa you paling pertama sekali kena buat? Ya, kita akui yang dilakukan sekarang ni sebahagiannya ada baik. Ada, betul. Pengorbanan Barisan Harapan pun kita harus hargai. Ada yang terkorban juga. Betul. Tetapi ada beberapa prinsip yang kita harus terima. Pertama, data kena betul. Berapa test? Tahu sekarang dah turun 7,000. Iyalah, test Dah kurang. Ya. Dulu kita test 128,000 akhir Mei. Sekarang dah turun 7,000. Kita janji 150,000. Jadi itu satulah. Data kena betul. Ni sains, data kena betul. Jangan memperbodohkan rakyat. Dan kita tahu granular maknanya. Granular ni maknanya kita tahu di daerah mana. Saya bagi contoh di Chennai, jalan mana, lorong mana. Jadi orang tahu. Kemudian vaksin kena sampai. Jangan janji bulan depan. Kemudian bagi VIP, frontliner, yang lain ni. Kemudian bagi alasan yang pelbagai. Tapi sekarang ni adalah sedikit perubahan setelah digasak. Tuanku Sultan Selangor pun tegur. Betul. Dan saya bila sembah kepada Tuanku yang Tuan Agong laporan, saya bagi tahu, Tuanku, rakyat sekarang dah banyak yang mati. Yang boleh dielak kalau vaksin awal. Ya. Jadi jangan pandang, Tuanku, dia kata, saya dapat juga maklumat, kata dia, dan dah beritahu kepada kerajaan. Jadi hal-hal ni umpamanya. Orang mati. Saya ada sahabat 3-4 hari sudah, Haji Hasnul nama dia, meninggal. Keadaan sehat, meninggal. Kerana tak upaya kementerian, hospital menampung peluang. Jadi tentulah keluarga itu rasa sangat kesal. Kita terima ini hidup mati ini. Kita reda. Tetapi dia kesal sebab sepatutnya kerajaan boleh menampung, membantu, mengurangkan beban. Jadi saya, ialah sepatutnya kita hentikan segala pembaziran, pastikan roll out ni cepat. Kita cadang suruh bagi doktor swasta ni, GP ni, dah bulan Mac. Baik. Ni duk si borang tak habis lagi. Ada orang mati. Ya, di kampung ada you ada anak, siapa yang di klinik-klinik? Dia yang vaksin. Boleh buat. Pasal apa yang vaksin ni tak boleh? Ini masalah kita nampak image luar negara apa orang vaksin lalu pakai kereta. Ya. Masuk lalu kan.
Itu Kenapa proses dia sangat rumit? Jawabnya bengong. Nyampah dah betul lah, marah-marah lah. Betul. Saya jagalah kan. Betul. Tapi dengan Afli lepas. Yalah kita nak jaga bahasa, nak jaga ini orang. Kalau kamu siapa yang nak boleh bercakap bagi pihak dia? Dia orang tak daftar. Saya kata di Port Dickson kita ada sukarelawan, ada taksi boleh pergi ambil.